Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak share pasal borang BSKT. BSKT maksudnya borang saringan kecemasan dan trauma. Okey, sebenarnya borang ni yang kita wajib isi setiap kali respon guna ambulans lah. So setiap kali kes yang perlu guna ambulans, kita kena isi borang BSKT. So kita pi one by one. Okay, yang tertinggal tak apa. Kalau yang tertinggal, nanti komen dekat ruang bawah. Kita cuba bincang sama-sama macam mana nak buat. Okay, so ni lebih kurang borang dia. Okay, so untuk borang ni, okay, dah digezetkan lah. So cantik lah. Dia ada ni nombor dia apa semua. Okay, ni pun baru ni, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Perdana Menteri lah, borang saringan kecemasan dan trauma. So bila kita dapat kes ambulans saja, kita boleh terus isi maklumat pemanggil, nama dia siapa, nombor telefon dia berapa, kemudian lokasi dia di mana. Ini maklumat pemanggil. Kalau kes tu dapat daripada hospital, masa terima dia bila, lepas tu nama orang yang beri kes tu. Macam tu. No? Kemudian bila kita dah respon kes, bila kita dah keluar dengan ambulans, kita tulislah call cardnya berapa. Call cardnya berapa, kemudian tarikhnya bila, kemudian masa panggilan dia. Masa panggilan dengan masa respon ni, kalau ikut tak boleh lebih 3 minit lah. Maksudnya kita terima pukul berapa, tak sampai 3 minit kita dah respon. Okay, ambulans dah keluar. Okay, kemudian tiba di lokasi jam berapa. Kalau ikut-ikut kita punya perkeliling, kita punya aim untuk hemat kecemasan ni, ikut jarak lah 1 kilometer 1 minit. Kita tak kena cepat lah, 1 kilometer 1 minit saja. So masa respon dengan tiba di lokasi ni, kena tengoklah jarak dia berapa kilometer. Okey, boleh tulis kat sini lah jarak dia berapa kilometer. Kemudian bila dah selesai urus mangsa, dah bawa mangsa naik dalam ambulans, masa gerak dari lokasi ke hospital bila pula, pukul berapa pula. Kemudian masa tiba di hospital pukul berapa pula. Okey, masa gerak dari lokasi sampai ke hospital tu, kalau boleh janganlah lebih cepat daripada ni lah, masa respon hingga masa tiba lokasi. Okey, kita ikutlah masa yang sampai hospital tu pukul berapa, kita tulis. Okey, kemudian kita ada 3 shift kan. Pilih shift berapa, shift 1 ke 2 ke 3. Kemudian nama shift boleh tulis kat tepi lah. Nama shift boleh tulis dekat tepi, Alpha, Bravo, Charlie dan lain-lain lah. Okey, kemudian bila dah ada mangsa, kita boleh tulis nama, nombor IC, jantina, agama, lokasi. Okey, so jantina sini senang lah, lelaki atau perempuan, bulatkan sahaja. Bangsa Melayu, Cina, India, tak pasti, warga asing ataupun parti pendatang asing tanpa izin. Okey, kemudian dah settle bahagian sini, kita tengok pula insiden tu, insiden yang mana? Kemalangan jalan raya, kemalangan industri, bencana, kecemasan perubatan. Selalunya kes-kes medical ni non-trauma lah. Sakit jantung ataupun hypoglycemia. Tu ni lah kecemasan perubatan. Yang mana bukan kes-kes trauma lah, ataupun kecemasan kelahiran. Okey, ada wanita yang mengandung nak melahirkan anak, kecemasan kelahiran. Okey, ataupun lain-lain, boleh tulis dekat sini, lain-lain. Okey, untuk kes ibu mengandung pula, kolomnya di sini, minggu ke berapa ibu tersebut mengandung. Okey, selalunya maksimum inilah, tak sampai 52 minggu lah. Dia 40 minggu tu dah kena bersalin dah lah. Okey, kemudian G berapa, P berapa. G tu maksudnya total berapa kali dia pernah mengandung. P pula berapa kali dia pernah melahirkan anak. Okey, contoh kalau G anak yang pertama, so ini anak yang pertama tak pernah lahir lagi lah. So G1 kandungan yang pertama, P kosong sebab tak pernah lahirkan anak lagi.
Kalau anak yang kedua, G2P1. Makna anak yang satu ni lahir sihat, hidup sampai sekarang. Okey, kalau anak tu meninggal dunia, G2P0. Sebab tak ada anak yang hidup. Macam tu. So, G itu gestation lah. Kandungan yang keberapa. P tu yang anak yang hidup tu ada berapa. Okay. Anak yang dilahirkan tu berapa lah. Okay. Kemudian, adakah mengandung ni dia call ambulance sebab turun darah. Turun darah saja. Ataupun dah pecah ketuban. Air ketuban dah pecah dah. Ataupun dia sakit perut. Boleh tulis dekat situlah, boleh tick lah dekat mana yang perlu. Senang borang ni, banyak yang tick saja. So sangat-sangat mudah lah. Kemudian EDD, estimate date of delivery. Doktor jangka dia lahir bila? Doktor jangka dia lahir bulan 5. Tapi lah ni dah sakit perut dah. So sakit perut, jangkaan 11 hari bulan 5. Boleh check dekat buku mengandung warna pink tu. Boleh check dekat buku mengandung warna pink. Okay. Ni untuk kolom mengandung lah. Okay. Kemudian sejarah penyakit pula. Okay. Dalam ambulans kita kena tanya pesakit lah. Cik ada sakit apa-apa dah? Dia kata ada hypertension, diabetik, asma, penyakit jantung, ataupun dia sendiri tak tahu. Dulu dia ada sakit apa tak? Ataupun patient jawab tak tahu saja, kita tick dekat tidak diketahui. Maksudnya mangsa pesakit tu kita tak dia sendiri tak tahu dia ada sakit apa-apa tak, ataupun daripada dulu dia tak pernah ada sakit apa-apa yang didiagnose lah. Kita tulis tidak diketahui. Lain-lain, kok dia ada sakit buah pinggang, tulis sakit buah pinggang. Kok dia ada sakit yang lain-lain, kita tulis sakit yang lain-lain lah. Okay. Kemudian sejarah alergik pula. Ada tak ada alergik apa-apa ubat, kena tulis. Ada setengah orang alergik Panadol, tulis Panadol. Ada setengah orang alergik ubat antibiotik, tulis antibiotik. Makanan pula, yang selalu alergik makanan ni seafood lah. Ada orang ada tak ada alergik seafood, kena tulis. Kemudian ada tak ada alergik benda-benda lain. Bunga, bulu kucing, kapet, memang dia tak boleh. Dia alergik kepada ada bunga dan sebagainya lah. Okay. Kemudian sejarah sosial pula. Tertanya dia ada yang merokok tak? Ada tak digolong dalam kumpulan yang mengambil dadah, alkohol dan lain-lain lah. Lain-lain ni mungkin dia ni hidup dengan macam mana kita nak cakap, dengan terpaksa menjual diri ke apakah kan. Tu kita tarik lain-lain. Okey. Lepas tu status kes, kalau kita pi orang awam dah ambil, kita tulislah kes diambil oleh orang awam dah hantar ke hospital. Boleh kita tulis macam tu. Okey. Okey, dah setengah dah borang. So dah mudah dah, setengah dah. So tinggal lagi setengah lagi. Okey. So aduan pesakit, kena pastikanlah aduan dia kemalangan jalan raya motosikal versus motosikal. Kemalangan jalan raya pejalan kaki versus kereta. Tulis semua. Itu sakit di tangan kanan. Aduan dia semua tulis. Okey. Kemudian tengok penampilan dia. Dia ni normal tak kulit dia? Warna pink kalau normal kan? Kita tulis normal. Okay, kalau tak normal, kita tick pucat ataupun kebiruan. So dekat penampilan am ni selalunya kita tengok kulit lah. Secara generalnya kulit mangsa ni kelihatan normal atau tidak. Okay. Kemudian dia ada LOC tak? Loss of conscious. Maksudnya dia ada pengsan tak? Ataupun dia ada tak ingat tak? Kalau ada pengsan sekejap, pitam, tak ingat, kita golongkan dalam LOC lah. Ya atau tidak kena tulis. Berapa tempoh dia LOC, kena bagi tahu lah. Okay. Kemudian untuk bahagian rajah ni sangat best sebab kat mana yang luka kita boleh lukis lah. Contoh kaki dia. Okay. Kaki kiri. Okay. Luka terbuka. Okay. Laceration. Berapa cm? 5 cm. Tulis laceration 5 cm. Kemudian dekat bahagian belakang ni abrasion. Luka cala bala abrasion. Boleh tulis abrasion. Okay. So dekat sini yang pencipta borang dia dah bantu kita. Pencipta borang ni dia dah bantu kita dia. Okey. Ni ayat-ayat yang kita selalu guna semasa kita nak describe pesakit lah. Deformity maksudnya kelainan bentuk.
Okey, contusion maksudnya kena objek tumpul lah. Lebam dan sebagainya, contusion. Abrasion maksudnya cala bala. Okey, puncture maksudnya nampak luka tu tercucuk lah. Okey, bleeding, pendarahan yang banyak. Okey, bruises, okey, lebam-lebam. Okey, burn, terbakar lah. Okey, tenderness maksudnya kita tekan dekat kawasan tangan ke kaki ke, dia jadi keras, tender. Okey, laceration wound pula, luka terkoyak. Swollen, bengkak. Amputate, putus. Putus kat mana kena habaq, kena tulis kat sini. Okey, kemudian semasa dalam ambulans on the way nak pergi hospital, setiap 15 minit untuk kes yang tidak kritikal. 15 minit satu bacaan. Okay, BP, blood temperature, nadi, pernafasan, oksigen, kadar gula, lepas tu kadar tahap kesedaran dengan pain score. So, kalau tak kritikal 15 minit sekali. Okay? 15 minit tulis. Lepas tu lepas 15 minit satu lagi bacaan baru. Lepas 15 minit satu lagi bacaan baru. Kalau kritikal 5 minit sekali. 5 minit lepas dah tulis, 5 minit lepas tu kena buat lagi sekali. 5 minit lagi kena buat. Okay? So tak kritikal 15 minit. Kalau kritikal 5 minit kena buat satu bacaan. Okay? Kemudian dekat limb extremities maksudnya kaki atau tangan lah. Okay? Ni right arm. Okay? Tangan kanan. Left arm, tangan kiri. Right leg, maksudnya kaki kanan lah. Left leg, kaki kiri. Okay? Nak tengok CRT dia, capillary refill test. Dia punya cek kuku. Okay? Kat kuku, kita tekan kuku ni. Okay? Dia jadi daripada putih kepada pink berapa saat? Kalau normal, bawah 2 saat. Boleh pusing. Boleh bulatkan. Ni normal. Bulatkan. Yang ni yang normal. Kalau tak normal, maksudnya sirkulasi dia tak bagus, lebih dari 2 saat, kita tick. Okay? Kemudian ROM, range of movement. Maksudnya, range of movement ni, selalu kalau tangan kita boleh angkat penuh sampai atas. Yang tu normal lah. Okay? Kalau range of movement ni, lepas ada accident tu, dia boleh angkat setengah saja. Sampai takat bahu je. Lepas tu dia tak boleh nak atas dah. So, kita kata ada decrease range of movement. Ada masalah tangan kanan dia. Kalau lepas tu kaki kiri pun sama, ada masalah. So kita bulatkan. Mana-mana yang ada masalah kita bulatkan. Kalau ke atas ni maksudnya good lah. Range of movement dia no problem. Kalau ke bawah ni tak bagus. Okay. Kemudian warna kulit pula. Okay. Dia pink, maksudnya pink tu normal lah. Okay. Walaupun dia Afrika, dia gelap, ataupun dia Amerika, dia putih. Tapi bila kulit tu warna normal, kita tulis pink. Jangan kata orang bangsa tu Afrika, kita tulis black dekat skin color dia. Okay? Sebab memalukan lah. Okay? Black ke white ke, bila skin color normal kita tulis pink. Yang tu yang betul. Kalau cyanos ni maksudnya kebiruan. Kulit dia kebiruan lah. Kalau pale maksudnya pucat. Kulit dia warna pucat. So dah selesai bahagian sini. Okey, borang ni boleh download dekat Facebook Perubatan APM. Saya ada upload. Borang ni digunakan di seluruh negara oleh APM lah. So boleh guna borang ni untuk setiap kali keluar kes kita tulis dekat sini. Okey, lepas tu pengurusan pesakit macam mana pula? Okey. Kalau ada bagi oksigen berapa liter per minit tulis. Menggunakan mask yang mana? High flow mask ke, face mask ke, nasoprong. Tik saja. Kan senang. Kalau ada buat CPR, tik sini, kemudian berapa cycle dah CPR dia. Okey. Kalau ada guna spinal board, immobilizer, cervical collar, tik kat mana yang kita gunalah. Kemudian upper extremities. Extremities tu tangan atau kaki kan. So upper maksudnya tangan. Upper extremities immobilization. Ada tak kita pasang splint dekat tangan kanan, tangan kiri? Kalau ada, tick. Okay. Lower extremities maksudnya kaki. So ada tak kita pasang splint dekat kaki kanan atau kaki kiri? Kalau ada, tulis. Kemudian kat nombor 6 ni, tulislah apa yang kita dah rawat pesakit. Okay.
So contohnya primary and secondary survey. Primary and secondary survey ni maksudnya kita dah buat Dr. ABC, direct make sure danger okay, airway dia okay, breathing okay, circulation okay. Secondary survey maksudnya head to toe examination. Kita dah check kepala sampai kaki, kita tahu cedera dia dekat mana. So primary and secondary survey ni kalau kita tulis sangat membantu kita apabila pergi mahkamah nanti. Peguam tu tak boleh query kita. Apa yang kita buat kat lokasi, kita dah buat dua-dua, primary and secondary survey. Kemudian kalau kita ada cuci dengan normal saline, kita tulislah normal saline dressing. Ataupun bandaging. Okey, apa-apa yang kita rawat mangsa tulis kat sini. Kalau tulis kat sini maksudnya ada rekod, maksudnya kita buat. Kalau kita tak tulis kat sini, walaupun kita buat, tak tulis dah kat sini, dianggap tidak buat. So sangat penting dokumentasi ni, semua ni. Kalau kita ada rekod, kita ada tulis, kita buat apa kat dia, maksudnya kita buat. Kalau kita tick dekat cervical collar, maksudnya kita dah pasang cervical collar. Kalau kita tak tick, tapi kita pasang cervical collar, bila kes mahkamah nanti, dia kata awak tak tick pun dekat cervical collar. So yang tu yang akan jadi masalah nanti. Okey? So sudah selesai. Yang bawah ni kalau perlu saja kita tulis. Tak perlu tak payah tulis. Okey? Kat bawah ni ada apa? Akuan keengganan rawatan. Sebab tu kena isi borang ni. Borang ni kalau pesakit tak mau bawa ke hospital, dia kena tanda tangan, nama dia, pasport apa semua, kemudian nama saksi. So borang ni kalau tiba-tiba pesakit nak sue kita, kenapa tak bawa saya ke hospital? Ni yang nak selamatkan kita. Seluruh warga APM ni akan selamat apabila kalau pesakit tak mau pergi hospital lah. Dia kata tak apa, luka sikit saja. Minta dia isi borang ni. Kemudian saksi tu daripada kalangan keluarga dia, ataupun saksi di kawasan kejadian, ataupun anggota kita sendiri. Kena tulis kat sini. Okay? Kemudian confirm date ni selalunya doktor dengan polis saja boleh tulis lah. Kalau ada kes kematian, bila doktor atau polis tu ke lokasi mendapati mangsa mati, minta doktor dan polis tu tulis kat sini. Okay? Untuk mengesahkan kematian, dia ada beberapa cara lah. Okay, semua ni kena tiada baru disahkan kematian. Okay? Dia tak ada denyutan nadi karotik. Okay? Karotik tu maksudnya nadi dekat leher lah. Tak ada. Kemudian tiada bunyi degupan jantung selama 2 minit. Dia kena cek bunyi degupan jantung ada tak. Kemudian tiada reaksi mata pada cahaya. Okey, maksudnya bila kita suruh cahaya dekat anak mata kita, tak ada reaksi pun, tak ada berkembang, tak ada kecut. Kemudian anak mata kita kembang saja. Ada cahaya ke tak ada cahaya, kembang saja. Itu yang something wrong lah. Dah meninggal dunia lah. Kemudian tiada respon kepada rangsangan sakit. Kita bagi rangsangan sakit dekat mangsa tak ada respon, dan sebagainya lah. Kemudian masa kematian dan tanda tangan. Selected. So selalunya kita isi yang atas ni, yang bawah 2 kolom ni jika mangsa tak mau pergi hospital ataupun mangsa meninggal dunia, polis atau doktor akan isi sinilah, menandakan memang kita dah pergi kat lokasi tapi mangsa didapati meninggal dunia. Hanya polis dan doktor saja boleh isi bahagian sini. Jangan anggota first responder yang lain yang isi lah. Okay? So, borang ni sangat bagus, tapi ada beberapa keadaan lah yang kita kena make sure. Okay? First, kita kena tulis 2 salinan. Kita kena tulis 2 salinan. Okay? Salinan dia berbeza-beza. Okay? Saya tunjukkan. Okay? Satu salinan ni untuk APM, salinan APM. Yang atas ni pula salinan hospital. So, selalunya yang original kita tulis yang kat atas ni, kalau guna carbon paper, APM di atas lah, hospital di bawah. Kemudian, kena make sure stapler ataupun kertas ni betul-betul dah sama. Okay? Sebab kalau tak sama, apa jadi? Kalau saya tik kaki kiri, kalau tak sama, bila pergi dekat salinan hospital, dia jadi kaki kanan. Yang tu yang risau. So, kena make sure betul-betul sama. Okay, boleh stapler, boleh pin dan sebagainya untuk memastikan kertas ni sentiasa sama semasa kita isi borang ni.
Okey. So salinan APM di atas, bila dah isi semua dah siap sampai hospital nanti, salinan hospital ni kita bagi dekat hospital. Salinan hospital kita bagi kat hospital. Kemudian salinan APM ni kita klipkan dekat belakang borang kes APM. So bila macam tu kita dah ada kat dalam ambulans tu apa kita buat rawatan dan sebagainya. Sangat membantu kalau ada kes-kes mahkamah dan sebagainya. Dokumen-dokumen inilah yang akan jadi saksi utama kita lah. Kita dah buat apa, kita dah beri bantuan apa dan sebagainya, ataupun mangsa tak mau pergi hospital ni dia dah tanda tangan, ataupun mangsa dah meninggal dunia di lokasi dan sebagainya. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya dekat komen. Jangan malu, jangan segan. Kita sama-sama share ilmu, InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton. Ada peluang kita jumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah. Terima kasih semua.